Didik TV KPM. Okey. Kadang-kadang kita kena letakkan dalam menjawab soalan bagi murid yang menguasai fakta untuk menjawab soalan kebat itu sebenarnya mudah. Ya. Tapi bagaimana pula bagi murid-murid calon SPM yang tidak menguasai fakta? Bagaimana? Adakah perlu mereka tinggalkan dewan peperiksaan tanpa menjawab? Jadi rugi sebab kebat ini merupakan satu soalan yang mana murid boleh memberikan jawapan yang munasabah sekiranya dijawab dengan laras dan bentuk yang betul. Okey, jadi saya berikan perkongsian ini berdasarkan bagi membantu murid sekiranya tidak menguasai fakta, maka mungkin kita boleh gunakan beberapa teknik yang cikgu perkenalkan pada sesi kali ini membantu untuk menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Tetapi perlu disesuaikan dengan soalan lah. Okey. Jadi kita lihat untuk menjawab soalan, jadi soalan kemahiran berfikir aras tinggi ini dia boleh berada pada soalan bahagian A maupun bahagian B, esei ataupun struktur. Dan kalau macam tadi kita bincangkan dalam struktur mungkin pada bahagian yang terakhir. Kita tak kata berapa bilangan soalan tadi kan, pecahan soalan. Jadi kita tengokkan maknanya pada bahagian terakhir. Jadi apabila dalam jawapan esei pula, kalau kita lihat inilah antara teknik yang cikgu nak perkenalkan pada hari ini. Teknik pertama, cikgu menggunakan akronim campaign. Okey, teknik istilah dahulu. Terlepas excited sangat. Okey, teknik yang mana istilah. Dalam soalan bahagian A, ada soalan kadang-kadang dia menyatakan apakah maksud nasionalisme? 2 markah. Apakah maksud patriotisme? 2 markah. Apakah maksud perlembagaan? Jadi ini merupakan konsep atau istilah yang ada dalam mata pelajaran sejarah dalam buku teks sejarah. Jadi saya daripada awal lagi saya memang sentiasa drill dengan murid-murid saya. Okey, istilah-istilah paling tidak pun 20 istilah ataupun sekurang-kurangnya 10 istilah. Dan yang ini antara istilah yang saya lazimkan dalam perbincangan dengan murid-murid, terutama sekali bagi murid-murid saya yang memang cikgu harap lulus. Jadi cikgu kata, okey, kita ingatkan apakah maksud patriotisme. Okey, dalam buku teks ada patriotisme, perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan. Kadang-kadang cikgu tak ingat yang tu. Okey, mempertahankannya dari ancaman, sebarang ancaman. Okey, murid-murid yang harapan nak lulus ni kadang-kadang bila ayat tu, tapi sekurang-kurangnya apabila mereka berani menjawab, okey, dah ada peluang mereka mendapatkan markah. Jadi contoh di sini saya ambil perkataan perpaduan kaum sebab perpaduan kaum boleh digunakan dalam banyak soalan kebat. Okey, ini kalau ikut pemerhatian saya. Okey, rukun negara juga merupakan satu teknik yang kita boleh gunakan kalau kita pandai menggunakan rukun negara ini dalam membina ayat kita yang lengkap mengikut format yang sepatutnya lah. Esei, okey, mestilah mempunyai ayat yang lengkap. Okey, teknik yang ketiga, yang ini memang sebenarnya teknik yang fresh lagi. Okey, apabila saya membuat perbincangan dengan satu kumpulan di sebuah sekolah di Kuantan, okey, idea ini tiba-tiba tercetus. Saya suka belajar sejarah waktu saya SPM dahulu pun saya suka menggunakan akronim. Jadi akronim yang baru terhasil itu perkataan campaign. Jadi campaign ini apa? Campaign, K-I ialah campaign. Campaign kesedaran. Okey, M apa? Media massa. Maksudnya mungkin kita lihat pada kesesuaian soalan. Pengaruh media massa dalam apa dia. Okey, tengok kehendak soalan. Dan pendidikan, memberikan pendidikan. Bagaimana menerapkan semangat patriotisme dalam masyarakat? Okey, memberikan pendidikan. Siapa? Institusi mana? Jadi di situ kita kena perhatikan kepada soalan dan di sinilah kalau kita lihat ini antara contoh-contoh kata tugas atau soalan yang boleh digunakan istilah kempen ini. Bagaimanakah cadangkan, okey, tindakan, cara. Okey, dan ini pada teknik yang keempat, okey, saya sebenarnya ini merupakan fakta dalam buku teks sejarah. Okey, tingkatan 5, bab 1, subtopik 1.4. Okey, langkah mempertahankan kedaulatan ada 4 langkah. Jadi saya kata, okey, kita ambilkan kat sini. Dan kalau nampak, kenapa saya highlightkan warna kuning ni? Okey, sebab tadi dalam konsep dan istilah tadi pun saya menekankan kepada istilah patriotisme dan perpaduan kaum. Jadi kita lihat, okey, peranan pemerintah mempunyai peranan berbeza dalam mengukuhkan perpaduan kaum.
rakyat mempunyai peranan juga yang tertentu dalam membentuk perpaduan kaum. Jadi kita kena lihat apakah watak di dalam soalan. Okey? Jadi ini bukan lagi untuk dipraktikkan di dalam Dewan Peperiksaan. Sebenarnya ini adalah yang kita latihan di sekolah. Okey? Mungkin pada pertengahan, okey, kita nak menjawab soalan kebat ini, maka saya ajar murid-murid saya menggunakan jadual ini. Apabila soalan kebat lazimnya, saya ambil lazimnya, markah adalah 8. Contohnya lah. Jadi apabila 8 secara holistik, sekiranya penandaan ataupun soalan tersebut secara holistik, holistik ini bermaksud dia mesti mempunyai inference. Inference ini secara rumusan lah, kesimpulan kecil. Jadi dia mungkin berdiri seperti ini. Okey, fakta pertama, kemudian kita ada huraian lanjutan. Okey, kemudian kita ada contoh inference ataupun kita pergi pada isi yang kedua. Baik. Ataupun mungkin juga isi pertama tiada inference, kita huraikan kepada isi kedua, tetapi isi kedua tu kita membuat kesimpulan kepada kedua-dua isi. Baik. Jadi maksudnya di situ adanya kesimpulan dibuat, maka dari segi aras, contohlah kalau 8 markah, apabila ada inference, okey, ini ikut latihan daripada kita latih di sekolah, kan? Jadi kita tengok, contohnya 8 markah ini, contohlah, aras 1, aras 2, aras 3, 4. Jadi 8 markah ini, yang membezakannya apabila ada inference, maka dia berada sekitar aras 3, 4. Jadi apa markah dia? Aras 3 ini, okey, aras 4 ialah 7, 8. Yang ini 5, 6 markah. Jadi kalau kat sini 4 markah lah maksimum kalau tak ada inference. Jadi dah tulis panjang-panjang, andai kata, sebab kita ni sebagai calon, kita bukannya pemeriksa. Saya pun bukan pemeriksa. Saya juga guru. Jadi sebagai guru, saya memang mengajar murid saya bersedia untuk menjawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Bagaimana penandaan itu adalah di luar kawalan kita. Tetapi sebagai calon, kita sediakanlah segala kelengkapan untuk kita memastikan kita tidak hilang markah. Penandaan secara analitikal, kita untung. Secara holistik, kita juga untung. Apabila kita menjawab dengan keadaan yang kita kata lengkaplah. Maksudnya, itu pandangan saya lah. Okey, jadi di sini adalah penggunaan penanda wacana. Ini adalah penanda wacana. Ada banyak lagi contoh penanda wacana bagi huraian lanjutan. Okey. Yang ini saya ambil satu contoh soalan. Okey. Soalan ini panjang stimulus dia. Saya dah ujilah kat sekolah. Okey, sebab kita ambil soalan ini kan. Okay, kita uji dengan murid kita. Cikgu panjang sangat, saya tak nak jawab lah. Saya kata, kenapa tak nak jawab? Mula-mula mereka tak nak jawab. Tapi apabila saya memberikan penjelasan, okey, kita highlight dahulu. Di dalam stimulus yang panjang ini, ada yang kita boleh guna sebagai jawapan, menyokong jawapan kita. Okey, di sini memastikan kehamilan kaum kekal utuh. Semua pihak menolak sebarang bentuk ekstremisme, ekstrim lah. Okey. Jadi bagaimana? Soalan dia bagaimana? Jadi dalam 4 teknik ini, saya gunakan teknik istilah. Saya gunakan teknik istilah. Okey, kita tak nak cara macam ini. Okey, yang ini sekadar panduan. Okey, mungkin kita point form je dalam kita rangka soalan jawapan kita dahulu, tapi yang inilah cara penulisan yang kita harapkan antara perenggan fakta pertama, fakta kedua mesti ada perenggan. Okey, supaya memudahkan orang membaca. Okey, kemudian kalau kita tengok sebagai seorang pemimpin, ambil daripada soalan. Bagaimana? Okey, saya akan berusaha pemimpin. Okey, jadi saya highlightkan ataupun di situ warna merah, pemimpin, watak. Okey, saya akan mengukuhkan perpaduan kaum. Okey, bagaimana pemimpin boleh mengukuhkan perpaduan kaum? Tadi kita nak gunakan maksud tadi. Okey, saya bagi maksud itu dalam bahagian huraian. Hal ini demikian kerana penanda wacana. Perpaduan kaum merujuk keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama, wilayah hidup bersama dalam masyarakat yang bersatu. 2 markah konsep istilah. Oleh itu, masyarakat Malaysia yang berbilang kaum
Okey, ni amat penting masyarakat berbilang kaum. Kalau kita kata Melayu, Cina dan India sebagai contoh, ada tu ayat contoh, saya asing-asingkan. Contohnya, okey, dan itulah akhirnya okey di sini kesannya. Okey, ini inference. Okey, kemudian fakta yang kedua, berkenaan menanam semangat patriotisme. Okey, jadi ini adalah maksud patriotisme dalam huraian lanjutan. Kita masukkan rungkut negara, okey, kemudian kesimpulannya. Okey, jadi yang warna biru ini kalau dilihat sebenarnya ialah teknik yang keempat. Yang ayat yang huraian merupakan teknik yang kedua, iaitu konsep istilah tadi. Jadi ada inference. Maka layaklah mendapat aras 4, insya-Allah dapatlah 8 markah. Okey, inilah contoh-contoh penggunaan penanda wacana yang disarankan. Didik TV KPM